Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa li sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Ya Hayy ya Qayyum, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia ibu dan ayah kita dapat meneruskan pengajian dan pembelajaran kita. Ya, lagi-lagilah hebatnya kita ni berada dalam bulan Rajab, Syaban, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Sebelum kita mulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan, dan dengan izin Allah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabatnya, kepada para sahabatnya. Seterusnya kita hadiahkan kepada ibu kita, sebutkan nama ibu kita, kepada ibu mertua kita, kepada ayah kita, kepada ayah mertua kita. Tidak lupa juga pada pasangan kita yang kita kasihi, sebutkan namanya. Juga kepada anak-anak kita, sebutkan satu persatu. Dan juga kita hadiahkan kepada roh dan jasad sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, kaum kerabat kita yang sedang diuji oleh Allah dengan COVID. Bin Nabil Karim, sebutkan nama dia dulu. Bin Nabil Karim wa alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim, Allahumma ya halim, Allahumma ya halim. Allahumma balligh maqasidana fa innaka khairur raziqin ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah ibu dan ayah tadi saya jeling-jeling juga. Mana pengurusi tak ada. Selalu dia menyapa saya. Ya, Allah Ta'ala sedang uji dia. Allah Ta'ala bagi dia rehat. Untuk makluman ibu, saya pun baru lepas COVID, dia ziarah rumah saya. Dengan anak-anak kami, satu keluarga kena. Saya, isteri dan 5 orang anak semua COVID. Ya, seminggu lepas. Ya, jadi akhirnya bebas. Bebas saya habis kuarantin pada hari Isnin hari tu. Dah lapang kan. Dapatnya pun dekat mana? Kami ni golongan frontliner memang terdedah cikgu. Sekolah isteri saya je 6 orang guru kena. Ya, pelajar hampir 30 orang. Dia dapat pun dekat sekolah bila inspektor bilik gerakan tu buat cek, buat kaji, cari punca dari sekolah rumah saya tu ada pelajar tu dia COVID, mak bapak dia dah COVID, jadi dia hantar juga anak pergi sekolah. Allahu Akbar. Kita nak cakap macam mana? Sampai sekolah ditakdirkan Allah dia muntah. Bila dia muntah, budak dia 3
Kita tak tahulah kenapa muntah tiba-tiba badannya panas. Jadi yang cikgu yang tolong isteri saya yang bersihkan semua, telefon mak bapak dia kata dia COVID. Mak bapak dia cakap, habis tu kenapa hantar anak pergi sekolah? Dan kemudian isteri dan 6 orang guru sekolah tersebut, yang kelas dia, yang bantu, yang tolong semua memang COVID lah, kena. Bawa balik, saya pun dan anak-anak, cikgu-cikgu tu pun dengan anak-anak dia semua. Dan satu kelas tu boleh dikatakan hampir satu kelas, dekat 30 orang habis COVID. Tu sebab ibu dan ayah, kalau kita ada gejala ke apa, kita buat swab test, dan kalau tu kita kuarantinlah diri. Kita jangan merebak kepada orang lain, ya. Baik. Jadi ibu dan ayah, alhamdulillah kita sambung kepada pengajian kita. Pada malam ini kita akan bahaskan tentang ni pun isu besar, nak ke bumi jenazah. Sebab sepanjang saya menguruskan jenazah, benda ni jadi masalah. Mak saya pesan ustaz, dia nak kebumikan dekat kampung. Bapak saya pesan ustaz, nak kebumikan dekat rumah dia. Atuk saya, isteri saya pesan meninggal kat Keluang, nak kebumi dekat Johor, dekat Kelantan. Boleh ke? Kita peranan penduduk setempat ni kita kena faham, kita kena tahu. Dan bila berlaku dalam ahli keluarga benda ni, sebab pernah satu kes berlaku, bergaduh adik-beradik. Kami sampai ni nak uruskan jenazah, kenapa ni? Bergaduh betul, menjerit-jerit. Saya kata, kenapa tu? Gaduh ustaz. Yang ni kata nak bawa balik sini, yang tu kata nak bawa balik sini. Apa pendapat ustaz? Kan? Baguslah dia tanya. Jadi kita nak mendamaikan, kita cakap, baik, jenazah ni meninggal kat mana? Meninggal sini, kubumi sini, selesai. Kenapa? Kita akan bahaskan benda ni. Ibu baik. Sering berlaku apabila seseorang itu mati di satu tempat, tetapi saudara mara minta supaya jenazah dibawa balik kampung. Biasa dah? Biasa kan? Kadang-kadang ibu gimana anak ni, kadang-kadang kan, betul tak? Kadang-kadang ibu kat kampung meninggal, anak nak bawa balik tempat dia, senang nak melawat ustaz, kan? Ada 3 pendapat. Dalam bab ni ada 3 pendapat ulama berkenaan memindahkan jenazah dari tempat mati ke tempat lain. Dia dah mati kat tempat A, nak dikebumikan dekat tempat B. Macam tu. Dia bukan isu yang jenazah dah dikebumikan nak pindahkan, tu lain. Yang dah dikebumikan nak keluarkan, tu lain. Ini jenazah dah meninggal, lalu nak dikebumikan, dia meninggal kat tempat A, nak kebumi dekat tempat B. Itu dia isu. Berlaku kan? Pernah berlaku dalam keluarga tak? Pernah. Jadi nak buat macam mana ustaz? Apa keputusannya ustaz? Pendapat pertama, hukumnya apa? Makruh. Ini pendapat pertama. Pindahkan jenazah, matinya dekat tempat A, pindah ke dekat tempat B. Matinya dekat Johor, pindahkan ke bumi kat Kelantan. Contoh. Nampak Nampak? Jadi apa hukumnya? Pandangan pertama kata makruh. Sebab kita ni jadi masyarakat, lagi-lagilah kita ni kadang-kadang jadi orang tua. Kita ni dalam ahli keluarga, kita ni orang tua. Apa pandangan Tok Anjang? Tok Anjang, Mak Lang macam mana Mak Lang? Betul tak? Orang akan tanya kita mungkin. Baik. Ya. Lagi-lagilah jenazah itu jenazah suami kita, jenazah isteri kita. Betul? Jenazah anak kita. Baik. Jika tidak mempunyai, apa hukumnya? Hukumnya pertama, makruh. Kalau tak ada sebab yang munasabah. Tak ada sebab yang munasabah. Kenapa nak pindah? Senang nak melawat. Munasabah tak? Tak munasabah. Tu dia. Kenapa nak pindah? Sana murah sikit perbelajar je. Tak munasabah. Pendapat kedua, hukumnya harus. Kalau makruh ni sebaiknya ditinggalkan. Pendapat kedua, hukumnya harus. Harus ni pindahkan tak ada apa-apa, tak pindah pun tak ada apa-apa. Tak ada kelebihan, tak ada kelebihan. Nanti kita akan terangkan. Dan pendapat ketiga, hukumnya haram. Keras ni. Maknanya meninggal dekat tempat A, ke bumi dekat tempat B. Hukumnya haram.
Pendapat ni kata haram. Baik. Menurut mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanbali, saya sebut mazhab lain. Kenapa ibu saya kena cakap macam tu? Sebab ibu kita ni dah ada guru WhatsApp. Kadang-kadang kita dah ada YouTube, kita dah ada Facebook, tengok kat YouTube. Ustaz ni kata lain, ustaz tu kata lain, ustaz ni kata lain pula, ustaz Ilmi pula kata macam ni. Ustaz mana yang betul? Tiga-tiga betul. Yang tak betul siapa? Kita. Oh, gitu pula. Baik. Dalam mazhab Hanbali, hukumnya sunat dikebumikan jenazah di tempat dia mati. Sunat, maknanya sunat ni buat dapat pahala. Terangkan pada anak, sunat hukum dia. Dalam mazhab Hanbali, hukum dia sunat. Kalau dia meninggal dekat Johor, kebumikan dekat Johor. Tak payah pening kepala. Kebumikan mana ni Malang? Kat sini je. Memindahkan jenazah daripada tempat matinya tanpa sebarang tujuan yang munasabah, hukumnya adalah makruh. Imam mazhab Hanbali kata, walau bagaimanapun, jika memindahkan itu mempunyai tujuan yang betul, maka hukumnya tak makruh. Baik. Kemudian dalam mazhab Hanafi dan Maliki, mazhab Hanafi ni biasa India, Pakistan, China tu, mengharuskan jenazah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum dikebumikan. Hukumnya harus. Mazhab Hanafi dan Maliki kata hukumnya harus. Ya. Walau bagaimanapun, jenazah seseorang itu sunat. Pindahkan hukumnya makruh, tapi sunat dikebumikan di tanah perkuburan di kawasan tempat dia meninggal. Nak pindahkan hukumnya harus, tapi kalau nak kebumi dekat tempat dia meninggal, sunat. Sunat hukum. Baik. Manakala dalam pandangan kita ni di Malaysia, di Johor khususnya, dalam pandangan dalam mazhab Syafi'iyah kita, ni pegangan kita, pandangan daripada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pandangannya berbeza dengan mazhab yang lain. Dia berpendapat, Imam Syafi'i kata ni, Imam Syafi'i kata haram memindahkan jenazah untuk dikebumikan di tempat lain, walaupun keadaan jenazah itu belum mengalami perubahan. Kerja pemindahan tersebut boleh melambatkan urusan pengebumian. Yelah, meninggal kat Johor, nak bawa Kelantan, berapa jam? Ambil masa tak? Ambil masa, kos pengangkutan, betul tak? Segala-galanya akan jadi tambah, betul tak? Ya. Dan ayah dan ibu ingat kalau kita meninggal di luar, sebab untuk makluman ibu, isteri saya, dia terlibat dalam menguruskan jenazah luar negara. Saya tak dapat lesen tu. Saya tak dapat. Isteri saya dapat. Dia menguruskan jenazah daripada Indonesia, daripada Thailand, yang dekat sini kan, daripada Bangladesh, daripada Nepal, yang bekerja dekat Malaysia. Tengok jenazah yang meninggal dekat Malaysia, dia nak bawa balik ke Indonesia, Jakarta. Lepas diuruskan jenazah, dia akan cocok, dia akan suntik bukan vaksin, suntik ubat pengawet dekat dalam tubuhnya. Cocok sini, cocok banyak, dekat 30 cocok masuk ubat. Bergantung pada kadar jam diambil. Sebab kerana apa? Dia tak nak organ dalaman ni membusuk. Dah sudah tu, ibu kos dia daripada Malaysia nak ke Jakarta, airport Jakarta, RM5,000. Tu kos sampai situ je tau. Daripada Jakarta, daripada airport tu nak bawa ke tempat tu kos lain. Kos dia berapa? RM5,000. Itu daripada Malaysia nak keluar. Daripada luar nak balik Malaysia. Beberapa negara yang proses dia, kalau daripada luar negara nak bawa balik ke Malaysia, syarat pertama, organ dalaman kena dikeluarkan.
buang. Seksa jenazah tak? Ni saya kena bagi tahu, ni prosedur. Kena keluarkan jantung, hati, semua kena keluarkan, kosongkan dalam tu. Sebab benda-benda tu yang boleh menyebabkan jangkitan, kuman dan sebagainya. Itu dah kena kosongkan dalam tu, darah kena sedut, barulah dia hantar. Jadi kalau ibu nak tahu, kalau jenazah yang meninggal kat luar tu bawa balik Malaysia tu, jasad dia tu jasad je, dalam kosong dah. Saya cakap terus terang. Ya? Bagus. Saya tunggu soalan tu. Betul tak? Saya tunggu soalan tu. Terima kasih Ji. Dia tak cari Ustaz. Soalan kat situ. Ibu pertama dah menganiaya jenazah tak? Menganiaya. Betul tak? Mati tu dah sakit lah. Betul tak? Nak menambahkan kesakitan lah lagi. Kalau meninggal kat Mekah, Madinah, bawa balik tak? Tak nak Ustaz. Tempat yang berkat. Tahu pula. Itu sebab ibu kena tahu benda ni. Ayah kena tahu benda ni. Ya, kena tahu. Ya, sebab kalau berlaku dalam keluarga, contohlah, saya buat contoh, saya cakap terus terang ayah dan ibu. Ini kadang-kadang berlaku pada anak-anak kita. Contoh anak kita belajar dekat mana? Jepun. Belajar kat universiti dekat Jepun, betul tak? Meninggal kat sana. Betul tak? Nak bawa balik tak? Sejauh mana perjalanan dia daripada rumah ke sana, sejauh itulah dihapuskan dosa si mati. Tak nak ke? Tak nak. Tapi Ustaz, saya tak dapat ziarah dia. Allah, doa kat rumah sampai tak? Sampai. Tapi Ustaz, tak ada tapi-tapi. Ini kita kena faham betul-betul. Betul tak? Sebab ada dia jumpa saya, dia kata, suami dia kata, Ustaz, saya ni tak tahulah Ustaz, macam mana nak buat Ustaz. Kenapa? Isteri saya, anak dia meninggal, dia belajar dekat Auckland. Jadi nak bawa balik Malaysia, kos tinggi. Memang kos tinggi. Bukan murah-murah punya. Terus terang saya kata, bukan satu kos yang murah nak bawa sini. Lepas tu jenazah tersebut kalau dekat luar negara, dia punya prosedur berbeza-beza. Kalau kita Malaysia tak keluarkan semua tu, kita cuma suntik je. Malaysia ni longgar sikit. Tapi luar negara, New Zealand dan sebagainya, itu sebab kenapa arwah Datuk Dr. Harundin Al-Hafiz meninggal dekat luar negara, dia tak bawa balik. Betul tak? Dia lebih tahu. Betul tak? Ibu Ibu jangan tengok saya macam tu. Ustaz ni. Tak, saya kena terangkan. Bab hukum saya kena bagi tahu. Ya. Baik. Sambung lagi. Baik, seterusnya, ibu, sekarang ini kita nak cerita sunat. Apakah perkara sunat ketika semasa mengusung jenazah? Biasa kita usung jenazah. Ni, lakilah. Kan? Antara perkara sunat, antaranya yang pertama, kena berjalan pantas. Berjalan pantas. Sebab sewaktu mengusung keranda jenazah, disunatkan supaya berjalan agak laju sedikit daripada jalan biasa, tetapi bukan berlari. Kerana hukumnya sudah bertukar menjadi makruh. Kalau jalan lambat, dia jadi makruh. Sebab boleh berjalan dengan pantas dengan syarat tidak menggoncangkan jenazah yang berada di dalam keranda. Imam Bukhari meriwayatkan dalam satu hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Mafhum je. Berjalanlah dengan segera semasa mengusung jenazah. Sekiranya jenazah itu orang yang soleh, maka kamu akan menyegerakan dia mendapat balasan kebaikan. Jika jenazah itu tidak demikian, maka ia seolah-olah kejahatan yang berada di atas bahu kamu. Ibu kalau bawa tong sampah, benda busuk, ibu nak lambat-lambat jalan, kena cepat. Sebab bau tu nanti melekat pada badan pula. Jenazah, kalau jenazah tu jenazah yang soleh, kita mempercepatkan kebaikan yang dia dapat. Tetapi kalau jenazah tu jenazah yang tak baik, selagi mana kita berada daripada kita, menanggunglah kita atas kejahatan dia itu. Takut kita. Ya. Yang kedua, mengiringi jenazah. Kalangan ulama bersetuju bahawa mengiringi jenazah hukumnya sunat. Tak dapat nak pegang, iring jenazah, sama-sama jalan, sunat, dapat pahala. Malahan bukan saja dapat pahala, Nabi kata dapat pahala 1 qira' mengiringi jenazah.
Hukum ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Barra, yang bermaksud Rasulullah memerintahkan kita supaya mengiringi jenazah, menziarahi orang sakit, menjawab orang bersin, memperkenankan jemputan. Kalau ada jemputan kahwin, pergi. Jangan tak pergi. Saya memang sekarang kerja kahwin kena pergi, sebab anak kecil-kecil lagi belum kahwin. Biasa kan, macam tu kan. Belum kahwin lagi kan. Bang, tak payah pergi. Jangan, nanti anak kita kahwin orang tak pergi. Pergi. Tahu tak? Sebab bila dijemput hukumnya wajib pergi. Dan menolong orang yang dizalimi. Ini Nabi perintahkan. Nabi kata apa? Sekali lagi saya kata, Rasulullah memerintahkan kita supaya mengiringi jenazah, ziarah orang sakit. Dengar orang sakit, ziarah. Sekarang tak boleh ziarah, buat telefon. Mila, apa khabar? Sihat? Sihat. Sihat gini lah. Sihat orang tua. Mana tu sihat orang tua tu? Kan? Sihat orang tua. Tanya khabar. Sebab kita nak ziarah pun takut sekarang kan. Jawab orang bersin. Orang bersin hajim, alhamdulillah, sebut yarhamkallah. Ya. Memperkenankan jemputan. Orang jemput, datang. Saya ni cuti kita 26 kan. Dah bersusun je. Jemputan ni dah bersusun. Tak pergi salah, pergi sebersalah. Dulu pergi salah, tak pergi sebersalah. Sekarang tak pergi salah, pergi sebersalah. Nanti COVID. Hari tu kan, masa saya COVID kan, ramai telefon saya. Sebab saya dijak menghadiri jemputan kahwin. Ustaz dapat nak kerja kahwin ke? Tak. Risau semua, betul tak? Ya, baik. Seterusnya apa? Ibu, tengok 3 perkara mesti dilakukan ketika kita ziarah jenazah. Okey, tengok ni, 3 benda ni biasa buat. Datang ziarah kematian, 3 benda ni jangan tinggalkan. Seperti kehendak hadis. Pertama apa? Ibu, pertama bila kita datang ziarah kematian, jangan sekali-kali kita balik tanpa kita solat jenazah. Baik laki-laki mahupun perempuan. Kata Zaid bin Sabit, apabila kamu telah tunaikan sembahyang untuk jenazah, maka tengok. Kenapa? Tengok 3 benda ni. Pertama, bila datang ziarah, dia macam kita lah. Datang kerja kahwin ni, yang paling utama apa? Yang paling utama, tengok pelamin dia. Pelamin dia macam ni. Kita lah. Dalam Islam lain. Biasanya kalau kita datang kerja kahwin, pertama apa? Becek. Itu mesti. Betul tak? Walaupun tak makan tak apa, tapi salam kerut mesti. Betul tak? Itu dah jadi adat kita. Betul tak? Kalau tak bagi tu rasa macam bersalah. Betul tak? Kan? Kadang tak makan pun, tapi kadang sambil 5 kerja kahwin. Betul tak? Dah tak larat, ustaz nak makan, datang tengok salam. Betul tak? Yang kedua, doakan untuk apa? Ini yang jadi kerja kahwin. Doakan untuk pengantin. Jangan doakan untuk bapa pengantin. Kan nanti gigi kerja kahwin lagi. Tuan Haji, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a lil khair. Amin. Selang sebulan jemput datang kerja kahwin, siapa pula? Saya pula. Parah tu kan. Doakan untuk pengantin, bukan bapa pengantin. Kita doakan untuk bapa pengantin. Itu masalah, ibu kena hati-hati. Pastikan orang yang datang ziarah tu jangan doakan untuk suami kita. Ya, banyak orang macam tu. Kan? Apa dia? Doa yang Nabi ajar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a lil khair. Tak hafal ustaz? Buka lagu Mahyizin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma lil khair. Gitu. 2. Yang ketiga apa dia? Jangan sekali-kali kita mencari aib dalam majlis tersebut. Kau tengok dia punya solid dah macam hantu kat 5. Aku tengok. Jangan.
Suami kena main peranan. Awak ni mulut boleh tahan juga dah. Jangan cakap orang. Kan? Ini tak suami kata, lah yang tengok suami dia lagi teruk. Suami pun 2 kali 5 masak. Ini kan lagi kita kahwin, tolong 3 benda ni. Kalau boleh sebelum keluar daripada kereta, pesan dengan isteri awak, jangan jeling-jeling pelamin dia. Tahu? Ya bang. Salam balik. Ya. Nampak tak? 3. Baik. Manakala 3 perkara yang kita kena buat bila kita datang ziarah kematian. Pertama, mesti solat jenazah. Kalau tak dapat solat jenazah itu, usahakan. Tak dapat, balik buat solat jenazah. Solat jenazah gaib. Sebab apa? Sebab Nabi kata, apabila kamu telah tunaikan sembahyang untuk jenazah, Nabi kata, maka kamu telah menunaikan apa yang diwajibkan ke atas kamu. Maknanya kalau kita dah solatkan jenazah untuk dia, kita telah menunaikan kewajipan atas kita. Dan ibu kena ingat, ayah kena ingat, antara salah satu sebab doa kita sampai pada Allah, sebab doa kita, setiap hari yang kita doa tu akan melalui 7 petala langit. Naik langit pertama, kan? Dia hari ni dia ada sedekah tak? Ada. Malaikat kata naik langit kedua. Hari ni dia ada ziarah kematian tak? Ada. Naik lagi 3. Dia ada sembahyang jenazah tak? Hari ni tak ada. Hold dulu doa dia. Tunggu dulu. Tunggu sampai dia solat jenazah. Lepas 3 hari baru solat jenazah, baru naik tangga keempat. Ingat. Sebab apa Nabi kata? Telah menunaikan apa yang diwajibkan ke atas siapa? Kita. Benda yang wajib atas kita dah selesai. Faham tak? Yes. Yang kedua, bila kita ziarah kematian, apa dia? Ikut jenazah hingga ke kubur. Dan berdiri sehingga jenazah selesai dikebumikan. Bukan saja ikut, berdiri sehingga jenazah selesai dikebumikan. Orang buat tak sekarang? Tak. Covid. Betul tak? Sebenarnya ibu, Covid ini dia sedang menguji kita. Betul tak? Kita tak dapat pahala tu lagi dah. Betul tak? Menurut hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa, Nabi kata, melawat jenazah dan melakukan sembahyang untuknya, dia mendapat ganjaran 1 qira'. Seterusnya jika dia menghadiri pengebumiannya, dia mendapat 2 qira'. 2 qira' itu sama seperti 2 buah gunung yang besar pahalanya. Apa ibu? Boleh. Ya boleh. Tunggulah kita dulu, kan? Nanti bila orang balik kita pergilah. Boleh tak? Boleh. Nah, kalau tak mampu, solat jenazah. Kan? Betul tak? Ya. Tapi jangan drive thru pula. Bawa kereta masuk tempat jenazah, tengok, okey, keluar balik. Jangan buat macam tu biasanya kalau perempuan nak pergi, biarlah bersama dengan suami. Bersama dengan suami. Ketiga, berdiri selepas pengebumian sambil berdoa semoga Allah mengampuni dosa jenazah berkenaan menetapkan pendirian dan cucu rahmat. Dah sembahyang jenazah, pergi ke kubur. Lepas tu ibu, kalau ibu dah, kawan ibu meninggal, perempuan kan, lelaki dah balik, kita datang, jat abang saya nak pergi kat kubur, doakan 3 benda. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, tetapkanlah ya Allah, ampunkan dosa si mati, tetapkan pendiriannya dan cucurkan rahmat atas ruhnya. Ya Allah, ampunkan dosa dia, tetapkan pendirian dia, cucurkan rahmat atas ruhnya. Ya Allah, ampunkan dosa dia, tetapkan pendiriannya, cucurkan rahmat atas ruhnya. 3 benda, jangan lepas. Ya Allah, ampunkanlah dosa si mati. Ya Allah, tetapkanlah pendiriannya dan rahmatilah ruhnya. Selesai. Bahasa Melayu boleh tak? Boleh. Boleh ikut saya kejap. Ya Allah, ampunkan dosanya,
tetapkan pendiriannya, dan cucukkanlah rahmat atas rohnya. 3 benda selesai. Ibu dan ayah buat 3 benda ni, selesai. Ya. Sebab apa? Diriwayatkan bahawa Rasulullah apabila selesai mengebumikan jenazah, baginda berdiri dan berkata, mohonlah olehmu dari Allah, semoga dosanya diampunkan, pendiriannya ditetapkan, sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Ke bumi saja, habis saja dia dah mula disoal. Itu sebab kita minta ditetapkan pendiriannya. Ibu doakan untuk mereka. Ibu buat 3 benda ni untuk jenazah. Yakin dan pastilah, jangan risau. Bila ayah mati, bila ibu mati, Allah akan gerakkan hati orang lain untuk buat. Ada seorang hamba Allah, jemaah kuliah, dia kata, ustaz, boleh tak ustaz buat satu grup WhatsApp? Saya kata, grup WhatsApp apa? Grup WhatsApp solat jenazah. Jadi kalau ada siapa-siapa meninggal je, masuk dalam grup WhatsApp, jadi kita semaikan jenazah. Saya kata tak perlu, sebab Nabi dah cakap dah, kalau kamu nak kamu disolatkan jenazah, kalau kamu nak kamu didoakan orang yang hidup, kalau kamu nak kamu diiringi jenazah kamu kena buat dulu. Buat pada orang lain akan buat pada kita. Itu janji Allah. Kita ni nak mengharapkan. Ibu kena ingat, kita dah bahaskan sebelum ni, 40 orang yang solatkan jenazah kita, lepas esok kubur 100 orang yang solatkan jenazah kita mendapat syafaat darinya. Tak nak. Lepas esok kubur. Tetapi macam mana kalau kita tak buat pada orang lain? Itu sebab ambil masa, ambil ruang, tak apalah. Ada kematian dekat kampung sebelah tu, jomlah kita pergi kejap. Pergi kejap. Apa orang kata? Nampakkan muka, kan? Pergilah kejap, nampakkan muka. Biasa kan? Ya. Nampakkan muka, betul tak? Yes. Dan nak pergi tu, buatlah persiapan. Kalau yang perempuan ni mungkin susah nak sembahyang jenazah kan? Dah pergi balik tu, buat sembahyang jenazah gaib. Ya, selesai. Kenapa? Bila ibu meninggal, bila ayah meninggal, Allah yang akan gerakkan hati orang lain yang akan datang. Percaya je kat saya. Yakin dan pastilah. Baik. Apa lagi perkara sunat? Ya, khusyuk dan tafakur semasa mengiringi jenazah. Jangan bercakap kalau boleh. Ya. Kalau jenazah perempuan, ditutupkan kerandanya. Berjalan di hadapan jenazah. Apa lagi? Yang ini. Kadang-kadang kita tengah duduk, sekali ada jenazah lalu, van jenazah lalu ke, kan? Kita pun kenal van jenazah. Tengok orang ramai disunatkan berdiri. Sunat. Apabila melihat jenazah lalu di hadapan mereka, sunat berdiri. Kerana apa? Ibnu Umar meriwayatkan daripada Bukhari, yang meriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah. Tengok apa dia maksudnya. Daripada Amir bin Rabi'ah, daripada Nabi SAW, katanya, apabila kamu melihat jenazah, nampak jenazah, hendaklah kamu berdiri sehingga dia melepasi kamu. Kita tahu, nampak jenazah tu, diri kejap sebagai penghormatan. Nampak? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW pernah berdiri semasa jenazah orang Yahudi. Jenazah orang Yahudi lalu di hadapannya. Orang ramai memberitahu baginda bahawa itu adalah jenazah orang Yahudi. Orang Yahudi ni orang kafir. Betul tak? Tetapi Rasulullah menjawab, bukankah Yahudi itu manusia juga? Kita bukan menghormati dia atas agama dia. Tidak. Kita menghormati dia atas dia tu manusia. Secara umum dapatlah dipahami hadis ini bahawa kita harus berdiri menghormati jenazah yang lalu di hadapan kita, sekalipun jenazah itu kafir. Kerana kalau jenazah itu Islam, kita menghormati dia sebagai seagama dengan kita, sebagai orang Islam. Betul tak? Kalau jenazah tu bukan jenazah Islam, jenazah kafir, kita menghormati dia atas dasar dia tu pun manusia.
Ibu, tak banyak sikit, kita ni manusia memang nak dihormati, betul tak? Memang nak. Tak banyak sikit, kita memang nak dihormati, betul tak? Ya. Ini yang hidup, apalagi yang mati. Jadi ibu dan ayah, ini amalan boleh buat, sunnah. Nampak jenazah kan tengah-tengah dung chair tu gaya Cina kan. Dia biasa kalau jenazah kafir kan lambat kan, dah. Ini kita suka sekarang dah. Lah, jam kenapa? Ini Cina mati lah ni. Tengok, aduh, lambat benar. Tak elok. Nampak tak? Tak elok. Tak bagus. Nampak tak? Kita nampak jenazah lalu, walaupun dia kafir, bangunlah. Diri. Ingat, bukan berdiri kerana kita menghormati agama dia. Tidak. Kita berdiri kerana dia itu manusia. Tetapi kalau jenazah Islam, sunat. Subhanallah. Ya. Nampak? Tujuan berdiri itu adalah untuk mengakui kebesaran Allah yang berkuasa mengambil nyawa setiap sesuatu yang hidup, untuk membesarkan para malaikat yang menjalankan tugas mengambil nyawa. Bukankah pada ketika itu malaikat pun ada sekali? Betul tak? Yang mengiringi jenazah kan malaikat ada sekali. Jadi apa salahnya kita bangun? Bangunlah. Bangun bagi menghormati jenazah. Ingat, pesan dengan anak-anak. Tengah-tengah lalu bukannya time lagu Negaraku je kita suruh berdiri. Tak. Bila jenazah lalu, kita disunatkan untuk berdiri. Baik. Dan ibu dan ayah, yang ini banyak berlaku. Yang ini banyak berlaku. Nak azan dulu ke? Nak azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyat rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa anta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin.
Baik, sambung sikit lagi. Baik, yang ini banyak berlaku ibu dan ayah tanpa kita sedar. Iaitu biasanya kalau kita pergi kubur, kadang-kadang jenazah belum sampai tapi kita pergi kubur lah terus, betul tak? Bila sampai kat kubur, disunatkan bagi pengiring jenazah agar tidak duduk sehinggalah jenazah tersebut diturunkan daripada bahu orang yang mengusung dia. Nabi larang duduk selagi mana jenazah belum masuk dalam lahat. Nabi larang kita duduk sementara menunggu jenazah tu kan. Tengah-tengah gali jenazah kan diletakkan. Jangan duduk dulu, diri selagi jenazah belum masuk ke dalam lahat. Tu nampak? Dilarang duduk. Tapi banyak sekarang duduk, betul tak? Ha? Apa dia? Ha? Oh, maksudnya dalam van sampai dah dekat, betul tak? Baik, bila dalam van, biasa jenazah dalam van kan? Selagi mana jenazah tu belum masuk dalam lahat, kan? Dilarang kita duduk, dirilah. Nampak tak? Kerana apa Nabi kata, kalau ada bantuan, orang nak minta bantuan untuk angkat jenazah, untuk korek, pada ketika itu mudah untuk kita memberikan bantuan. Dekat situ. Ya. Jadi bila jenazah dah keluar daripada van, nanti kan turun dalam lahat je, jenazah turun je dalam lahat, okey. Selagi mana jenazah belum masuk dalam lahat, tu dia. Baik, sambung lagi. Ustaz, timbul satu soalan. Macam mana Ustaz kalau kita mengiringi jenazah kafir, orang kafir? Kadang-kadang jiran kita kalau duduk taman Cina, betul tak? India, ataupun kadang-kadang mungkin kita ni ada saudara mara ataupun kawan kerabat kita orang bukan Islam. Mungkin mak kita, mungkin bapa kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin saudara kita ni non-Muslim. Dia meninggal. Boleh tak saya mengiringi jenazah dia Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i kita dalam mazhab Syafi'i tidak menjadi satu kesalahan, tak salah pun bagi orang Islam mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Kaum kerabat boleh, kaum kerabatnya yang kafir. Kerana apa? Sebab daripada Abu Daud bahawa Nabi pernah minta Sayyidina Ali supaya mengkebumikan jenazah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi. Dia Islam ke? Dia tak Islam. Betul tak? Dia bukan Islam. Nampak? Bapa saudara baginda yang juga merupakan datuk saudara kepada Sayyidina Ali. Apa yang kita fahamkan sini, haram bagi orang Islam mengiringi jenazah orang kafir yang tiada hubungan kerabat dengannya. Kalau tak ada hubungan kerabat, tak boleh. Jadi kemusykilan yang timbul di sini bolehlah disamakan antara jiran yang kafir dengan kerabat tadi. Macam mana? Sedangkan orang Islam diharuskan ziarah jiran yang sakit. Kalau dia kafir, walaupun dia kafir, kalau sakit kita disunatkan ziarah. Sedangkan orang Islam diharuskan menziarah tadi. Dan dalam masa sama itu ada ulama yang menyatakan jenazah jiran yang kafir itu boleh disamakan dengan jenazah orang kafir yang ada hubungan kerabat. Kalau jiran kita kafir, bolehlah disamakan dengan kerabat, boleh iring jenazah. Tetapi kalau dia bukan jiran kita, apalagi dia bukan kerabat kita, tak boleh. Hanya boleh berdiri saja, tetapi tidak boleh mengiringi jenazah. Betul? Faham betul-betul ni? Kan? Baik. Rakan sekerja Ustaz, dia tidak termasuk kerabat. Nampak tak? Sebab dia bukan jiran. Itu dia. Jadi itu antaranya. Baik, sedikit lagi berkaitan dengan tadi benda sunat. Antara benda makruh yang kita jangan buatlah. Terdapat beberapa perkara yang dimakruhkan, termasuk dikaitkan dengan pengebumian. Apa dia? Melambatkan sembahyang dan kebumi jenazah. Ni nak tunggu apa lagi? Nak tunggu anak tu sana, nak tunggu. Tak. Segerakan.
Pertama, paling-paling semayanglah dulu. Betul tak? Baik. Yang kedua, duduk sebelum usung jenazah diturunkan. Tadi, makruh hukum dia. Kita duduk ketika jenazah masih lagi diusung. Yang ketiga, makruh menggunakan kenderaan. Macam mana ni ustaz? Gunakan kenderaan. Kalau jauh, macam sini nanti dekat Bengkal tu, jauh ustaz, nak usung berapa siapa nak sampai ustaz? Kebumikan dekat Bengkal, Masjid Seri Bengkal tu kan? Kan ada tanah perkuburan kan? Tak apa, ustaz kata makruh pakai kenderaan. Dari sini dia usung. Jenuh. Tak. Naik kenderaan, parking, sampailah parking dekat kawasan masjid, lalu usung. Barulah usung. Betul tak? Itu. Ya. Baik. Apa lagi? Berzikir dengan suara yang kuat. Tu dia. Kan? Jangan berzikir dengan suara yang kuat ketika kita mengiringi jenazah. Membawa tempat bara semasa mengiringi jenazah. Ada jenazah yang dibawa bara, berasa tak. Itu hukumnya makruh. Yang kita boleh pakai kemenyan tu ketika jenazah tu dia statik tu. Tapi sekarang dah senang pakai MBPO ke pewangi kan, nak menghilangkan bau pada jenazah. Ya. Dan makruh ibu. Yang ini saya kena terangkan betul-betul. Wanita mengiringi jenazah, hukum dia makruh. Macam mana ustaz? Jumhur ulama berpendapat makruh bagi kaum wanita bersama-sama mengiringi jenazah. Sabar. Ibu belakang terjeling. Tadi ustaz kata boleh, makruh pula. Sabar. Jumhur ulama berpendapat makruh bagi kaum wanita bersama-sama mengiringi jenazah. Namun mazhab Maliki meletakkan harus bagi kaum wanita mengiringi jenazah asalkan wanita itu berumur yang tidak menimbulkan daya tarikan lagi kepada lelaki. Dah berusia dah. Apa orang jauh kata? Menopause. Kan? Wanita yang muda tetapi tak timbulkan fitnah, dan yang mati itu pula merupakan orang yang disayanginya, seperti bapa, ibu, suami, anak, adik-beradik. Ini harus baginya mengiringi jenazah mereka. Nampak? Meninggalnya suami kan, ni banyak berlaku lagi. Isteri dah boleh ikut isteri dah kena edah, duduk rumah. Boleh ikut. Harus. Siapa meninggal? Suami, anak, bapa, mak, adik-beradik, selagi tidak timbulkan fitnah. Kan? Ini kalau meninggal suami pakai tudung baju ketat, jalan gedik. Pak Imam nak baca apa ni? Nak baca talqin pun tersasul. Kan? Duduk depan Pak Imam pula. Pak Imam, tak jadi apa lah. Iya. Kan? Itulah. Saya bukan tak pernah berlaku. Ada seorang lelaki tu, dia ada dua isteri. Dia berpoligami. Isteri pertama, isteri kedua. Kan? Isteri pertama tu dah melanjut usia lah. Isteri kedua tu muda ganteng. Kan? Jadi bila nak baca talqin tu, yang isteri tua duduk sini, yang isteri muda duduk depan saya. Ya Allah. Nasib baik aku pakai serban, jadi ketat sikit tu, tidak tertanggal juga serban aku. Kata. Ya. Tak timbul fitnah, silakan. Jangan pakailah baju yang bercorak-corak. Sebaiknya janganlah terlalu ni, pakai biasa dah pergi. Apa hukumnya? Harus. Boleh tak? Boleh. Iring jenazah selagi tak timbul fitnah. Ya bu. Bukan apa bu, ibu boleh pergi duk jeling-jeling siapakah calon suami aku seterusnya. Tak ada masalah. Boleh. Nabi pun galak kan, betul tak? Yang laki pun datang, ada peluang aku ni. Kan? Itu dia.
Sebab apa? Sebab Ummu Salamah. Saya dah pernah cakap. Ummu Salamah bila suaminya Abu Salamah meninggal dunia, dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak kahwin lagi dah. Tak ada orang yang boleh menggantikan tempat aku. Nabi kata, jangan kamu cakap macam tu. Jangan cakap macam tu, ibu. Kalau suami meninggal, kan Mila, macam mana ni? Taklah Baman, malah nak fikir. Jangan. Nabi tak bagi cakap macam tu. Nabi suruh, malahan Nabi ajarkan doa, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dalam bahasa Melayu, ya Allah, ibu, bila suami ibu meninggal, ayah tak payah ajar doa ni, dia tahu dia, kan? Tapi boleh baca. Bila suami meninggal, bila isteri meninggal, baca doa ni. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah ni. Ya Allah, bagi aku ganjaran atas musibah ni, dan gantikan yang lebih baik. Dan gantikan yang lebih baik. Kawan kita, suami dia meninggal, Mila, sabarlah kau baca doa ni. Ya Allah, bagi aku ganjaran atas musibah ni, gantikanlah yang lebih baik. Yes. Nampak tak? Cukup habis edah saja, Nabi datang rumah Ummu Salamah. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, aku nak pinang kau. Suka dia. Nampak tak? Nampak. Manalah tahu kok doa tu mustajab, kan? Datang Ustaz Kazim Ilyas minang ibu. Ui, confirm tak tolak, kan? Taste tinggi juga Mila ni, kan? Kan nampak. Baik, baik ibu dan ayah. Jadi itu antara perkara yang apa dia? Yang makruh. Dan satu lagi, membesarkan keranda. Besar, buat besar-besar. Tak. Menurut mazhab Maliki, makruh membesarkan keranda main yang kecil, kerana perbuatan tersebut boleh mendatangkan perasaan riak dan suka bermegah-megah. Keranda tak boleh besar-besar. Ngam-ngam tu lagi cantik. Nampak tak? Tu dia. Jadi ibu, ini antara perkara yang makruh. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan membahaskan sedikit berkaitan dengan bagaimana hukum ziarah kubur, bacaan yang kita boleh baca ketika ziarah kubur dan sebagainya pada minggu depan. Jadi ibu, sedikit kita dah masuk bulan Rejab, kan? Sedikit kita nak perkongsian pada bulan Rejab ni. Kalau kita buka dalam kitab Lataiful Ma'arij, karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya. Sekejap Imam Syafi'i kata 5 malam. Imam Syafi'i kata 5 malam yang kamu kena fokuskan, yang kamu kena beri perhatian. Kerana 5 malam ni doa kita mustajab. Imam Syafi'i kata malam pertama, Imam Syafi'i kata malam Jumaat. Malam kedua, malam Aidilfitri. Malam ketiga, malam Aidil Adha. Ya. Malam keempat, malam awal Rejab. Dan malam kelima, malam nisfu Sya'ban. Ibu, Imam Syafi'i kata 5 malam ni jangan lepaskan peluang. Kalau boleh berjaga malam ni pun bagus. Fokus. Malahan ada ulama mengatakan tak payah pergi masjid, fokuskan untuk ni. Sembahyang kat rumah lah, sembahyang berjemaah kat rumah, kan, untuk dapat malam tersebut. Ini ada pandangan. Tapi kita nak pergi masjid, balik mana malam tu, kalau boleh kita berzikir ke, kita solat ke. Kerana apa? Kerana 5 malam ni adalah waktu yang mustajabnya doa. Ni bulan Rejab, kan? Jangan lepaskan peluang. Nanti kita ada nisfu Sya'ban, ambil peluang. Doa ibu. Ibu tak ada minta apa lagi, ibu. Ya Allah, mintalah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Tu minta. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar apabila aku mati, ya Allah, ramai orang solatkan jenazah aku. Minta aku. Ya Allah, bila aku mati, ya Allah,
anak-anak semua akan uruskan jenazah aku, ya Allah. Ya Allah, aku mohon bila aku mati tak menyusahkan anak-anak. Bila aku mati, ya Allah, tak menyusahkan anak-anak, ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta tu je. Tak payah lagi ibu nak minta, ya Allah, aku teringin nak makan lobster ke, chicken chop ke, udang ke, tak payah. Kan gaul nanti kakak. Kan? Minta Allah kita, ya Allah, kalau kau nak matikan aku dalam baik. Sebab ibu kena ingat, Nabi kata, Aisyah cakap, ya Rasulullah, kenapa kau banyak berpuasa pada bulan Syakban? Nabi kata, wahai Aisyah, bulan Syakban bulan di mana Allah tulis ajal kita. Allah Ta'ala tulis ajal kita. Aku nak bila Allah tulis ajal aku dalam keadaan aku berpuasa. Sayyidatina Aisyah, dia qadakkan puasa-puasa dia yang dia tinggal-tinggal, dia akan qadak pada bulan Syakban. Dan nanti Isra' Miraj, ibu, mana ada 3 bulan straight yang ada kelebihan dia, yang ada peristiwa-peristiwa besar. Straight 3 bulan. Bulan Rejab, apa peristiwa besar? Isra' Miraj, betul tak? Bulan Syakban, apa peristiwa besar? Nisfu Syakban, betul tak? Bulan Ramadan, apa peristiwa besar? Malam Al-Qadar. Tu sebab kenapa Nabi sampai kata, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duha tadi, kuliah duha saya dekat Parit Raja. Kalau ibu tahulah, kalau ayah tahu, fahamkan maksud doa tersebut, nescaya pasti ayah dan ibu akan menggigil baca doa tersebut. Sebab apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nabi ni maksum. Dia tak ada dosa. Habis tu kenapa Nabi suruh kita baca? Sebab doa tu Nabi suruh kita baca sebab untuk kita. Bukan untuk Nabi, untuk kita. Kenapa Nabi kata, ya Allah, berkatilah aku bulan Rejab dan Syakban. Dan cuba tengok ayat terakhir, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Maknanya apa? Belum tentu kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun ni. Dan kita khawatir, kenapa Nabi kata, ya Allah, berkatilah aku bulan Rejab dan Syakban? Kerana Nabi tahu umatku ni ramai yang akan leka bulan Rejab dengan Syakban. Ibu, kalau anak ibu balik, ibu akan cakap apa? Hati-hati mandu man. Betul tak? Kenapa ibu cakap macam tu? Sebab tahu perangai anak saya ni, ustaz, kalau bawa kereta gila-gila, ustaz. Nampak tak? Jangan lupa semayang. Kenapa cakap macam tu? Dah besar dah. Bukan apa, ustaz, nak ingatkan. Anak saya ni kalau tak ingatkan nanti dia lupa. Itu makhluk. Betul tak? Ramai orang yang terlepas keluar. Ibu nak cerita kat sini, kenapa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibu, Nabi kata, ya Allah, berkatilah aku bulan Rajab dan Sya'ban. Para ulama dulu, dia nak dapat malam Al-Qadar 6 bulan sebelum Ramadan, dia dah buat persediaan. Kita umat Muhammad, Nabi bagi extra 3 bulan. Masuk bulan Rejab, Nabi suruh baca doa tersebut. Kenapa ibu? Ibu, ya Allah, berkati aku bulan Rejab dan Syakban. Malam Al-Qadar adalah malam yang diberkati, kan? Jadi rupa-rupanya kita nak dapat malam Al-Qadar, kita kena start daripada bulan Rejab. Dengan banyakkan baca doa tadi. Ya Allah, berkatilah aku bulan Rejab dan Syakban, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Secara jujur saya tanya ibu dan ayah, siapa yang tahun-tahun sebelum ni masuk saja azan maghrib 1 Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu sujud syukur? Tak buat, ustaz. Kenapa? Ibu tahu tak, kalau azan maghrib Ramadan pertama ibu masih boleh bernafas, yakin dan pastilah Allah dah terima doa ibu untuk masuk bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Tak bersyukur lagi ke kita? Tak nak ke kita buat sujud syukur? Jadi mulai daripada hari ini, jangan lepaskan baca. Sekurang-kurangnya 1 hari sekali. Nak bagus setiap waktu.
Ya Allah, berkati aku bulan Rejab, Syakban dan sampai aku bulan Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku bulan Rejab dan Syakban dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Kenapa ibu? Sebab doa itu adalah menjadi penentu untuk kita jumpa dengan malam Al-Qadar. Bukanlah 20 malam ke-20 baru doa. Memang taklah. Daripada bulan Rejab, banyakkan baca, ya Allah, berkatilah aku bulan Rejab dan Syakban dan sampaikan aku bulan Ramadan. Masuk saja azan maghrib bulan Ramadan, pertama sujud syukur. Lepas sembahyang maghrib, sujud syukur. Ya Allah, aku bersyukur, ya Allah, Engkau telah terima doa aku. Masuklah aku bulan Ramadan. Nampak tak? Siapa-siapa yang mati dalam bulan Ramadan, syahid bagi dia. Subhanallah. Betul ibu? Nampak? Ya? Jadi ibu dan ayah, mudah-mudahan segala yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita tinggal lagi satu bab berkaitan dengan kubur. Kemudian kita akan masuk pada fiqh jenazah fasa 3, iaitu bab harta ataupun pengurusan harta, bab faraid. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Kita tutup kuliah kita dengan surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.